أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berusaha Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita menyambung pembacaan buku akhlak seorang muslim. Kita sampai di halaman 302, masih lagi di bawah tajuk mulia dan berhemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berpegang teguh terhadap firman Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Okey, ayat ini jelas. Jasmani juga memiliki hak tersendiri. Para cendekiawan berpendapat mengurangkan hak jasmani dapat membahayakan kesihatan. Sengaja bagi makan tak cukup dan sebagainya, itu mengurangkan hak jasmani. Itu boleh membahayakan kesihatan. Islam tidak membenarkan hidup zuhud dan tasawuf dengan mengabaikan hak jasmani. Itulah. Kononnya nak zuhud sangat, mandi sehari sekali gitu, tak ambil penting dengan kebersihan. Makanan tak jaga, dia bukan begitu. Itu bukan maksud zuhud ataupun tasawuf. Kritikan dan celaan Islam terhadap kebendaan semata-mata ditujukan kepada mereka yang tenggelam dalam nafsu syahwat, orang yang tenggelam dalam mengejar harta, mengumpul harta. Tapi kalau harta dia banyak, dia belanjakan, dia salurkan untuk jalan Islam, itu tak masalah. Macam sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, Osman bin Affan, itu orang yang kaya, hartanya tu disalurkan dengan betul. Sayyidina Abu Bakar sendiri pun orang yang berharta. Islam sangat menekankan kehidupan yang sederhana. Di sini misalnya dalam berpakaian, Islam tidak menyukai orang yang berpakaian mewah atau membanggakannya. Islam tidak memandang penampilan yang baik sebagai satu unsur kebesaran seseorang atau tanda keluhuran budi pekerti. Pakaian yang mewah itu tidak melambangkan segalanya. Adakala orang yang berpakaian berharga 1 dirham, jiwanya lebih tenang daripada berbongkah-bongkah emas dan perak. Walaupun pakaian dia tu nilai 1 dirham, 1 dirham
Satu dirham itu ni lah, saya cek itu ni dalam bulan 12 itu, satu dirham lebih kurang RM3.60 kita, lebih kurang gitu walaupun baju dia murah, tapi jiwa dia lebih tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rubba di situ hadis ni banyak barih disilap, kemudian perkataan ada tertinggal. Rubba asy'asa aghbara zi tamaraini la yu'bahu, yang tu ditinggal, la yu'bahu walau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, kataan tu la abarrahu. Minhum Al-Bara' bin Malik, rawahu Tirmizi. Mungkin orang yang kelihatan comot, kotor, aghbar ni yang berdebu, zi tamarain, yang mempunyai dua helai baju usang, la yu'bahu la yubali, dia tak kisah pun. Lau aqsama Allah, apabila dia mohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, maka doanya akan dimakbulkan walaupun keadaan dia susah. Kita kata begitulah, dia ada baju pun dua helai je, baju tu pun lusuh, tapi bila dia berdoa pada Allah, doa dia diterima, kan? Adalah satu tindakan yang bodoh apabila remaja, ni cerita ni hari ni, 2 hari lagi lah, apabila remaja menjadikan dirinya sebagai alat mempamerkan pakaian yang dikagumi oleh orang ramai. Ada pula segelintir pemuda yang membuang masa di rumah dengan hanya menjaga penampilan diri agar kelihatan tampan dan anggun. Itulah, cari duit mahal-mahal, cari duit bagi banyak, beli baju tu, kita fikir t-shirt selai berapa duit dah sangat, dia beli sampai 100 lebih, kita pun fikir jadi dia nak seluar dia tu RM100, kasut tu saya cerita lah, kan? Hanya bangga dengan jenama pakaian, nak mempamerkan pada orang, sedangkan tujuan utama pakai baju ni untuk menutup aurat, nak jaga diri kita, tu yang utama. Tapi itulah dia kata, ada sebahagian remaja yang jadi bodoh sebab dia sebenarnya sebagai alat untuk mempamerkan pakaian. Orang kagumlah jenama itu, jenama ini, gitu itu baru disebut pakaian. Samalah dengan benda-benda lain pun, termasuklah motosikal yang budak-budak duk guna. Kadang motosikal, kita katalah motor EX5 pun pergi mana pun sampai, tapi tak mau, dia tak mau tu nak cari hak motor lain yang lebih berkuasa, berjenama dan sebagainya, hanya sekadar untuk dikagumi oleh orang lain. Jadi penulis ni, Syekh Muhammad Al-Ghazali, menyatakan itu adalah remaja yang bodoh, yang duduk di rumah buang masa hanya menjaga penampilan diri agar kelihatan tampan dan anggun. Tak kira lah lelaki perempuan, duduk di rumah tu duduk berias, duduk tengok lagu tu, duduk tengok gini, buat macam tu, buat macam ni. Tak kira lah lelaki perempuan, pakai tudung, kata pakai tudung pun tudung, beli pun berjenama, bukan murah-murah dia beli tu, simpui ikut ni, simpui ikut ni, kan? Bersiap saja nak keluar tu sejam lebih tak habis, hanya kerana nak menunjukkan ketampanan, keanggunan, kejelitaan. Seandainya mereka memanfaatkan masa yang terbuang dengan menambah ilmu pengetahuan, sudah tentu mereka tidak akan melakukan perkara yang sia-sia. Kalau dia lebih banyak untuk nak cari ilmu, itu lebih baik daripada dia habiskan masa. Mereka menyangka bahawa pakaian yang indah merupakan tanda kesempurnaan dan kemampuan. Itulah nak tunjuk status. Islam mencela kehidupan seperti itu dan menganjurkan kaum muslimin supaya menjauhinya. Jadi jangan sampai macam tu. Saya ada jumpa seorang tu, kawan lah, masa sekolah dulu, dia ceritalah, dia tak sekolah dengan saya, dia duduk di tempat lain, dia duduk di Kelantan.
Dia tak habis sekolah dulu, dia masa yang ada tu duk tunggu keputusan paksa, dia pergi belajar ni pasal wire elektrik buat semua kan. Dia tak buang masa pun nak jadi macam budak-budak lain dengan rambut panjang dengan pisana tak. Dia pergi belajar, pergi ikut orang belajar, sambil buat kerja sambil ikut orang belajar ni lah pasal wiring. Lepas pada tu dia dapat gunakan ilmu dia tu, dia sambung belajar masuk universiti. Dalam masa yang sama, ujung minggu dia boleh cari makan dengan buat wiring rumah. Dapat dia masa tu, cerita 30 tahun dulu, dia kata seminggu dalam 800 dapat. Besar lah, banyak lah, cerdik lah, daripada yang menghabiskan duit 800 tu duk beli baju, duk beli kasut, duk tunjuk kat orang. Ada apa kan? Jadi dia tak buat benda yang sia-sia. Mereka menyangka bahawa pakaian yang indah merupakan tanda kesempurnaan dan kemampuan. Bukan begitu sekali. Rasulullah SAW telah bersabda, man labisa, tu bukan laisa tu, ba bukan ya tu. Man labisa sauba syahratin fid dunya albasahullahu sauba madhallatin yaumal qiyamah wa alhaba fihi nara. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa memakai baju kebanggaan di dunia, ya, pakai baju. Kalau orang muda tu baju dia ada jenama, baju dia ada jenama. Jenama tu, jenama ni kasut dia lah, baju, pakaianlah, seluar dia dan sebagainya. Pada hari kiamat Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan yang akan dijilat oleh api neraka. Ya. Bukan ada apa pun, tak ada untung apa, kena api ada lagi, ya, sebab nak menunjuk kehebatan ataupun kemampuan. Kadang bukan dia mampu pun, ambil duit mak ayah, ya. Abu Buraidah meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. An Abi Buraidah qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fa akhrajat lana asaa mulabbadan wa izaran mimma yasna'ul Yaman. Wa aqsamtu billah laqad qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini saubain. Rawahu al-Bukhari. Pada suatu hari aku datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia menunjukkan kepada kami sehelai baju yang bertampal dan sehelai kain sarung izar buatan Yaman. Betul, orang-orang Yaman ni memang dia pakai kain. Kalau kita sebut nama kain pelikat, maknanya izar lah, pakaian lah, kain. Orang Yaman banyak pakai kain. Kita ingat orang India, Pakistan ni ada, orang Yaman pakai daripada dulu ni. Kemudian Aisyah kata apa? Dia bersumpah bahawa, tu terjemahan tu adalah sikit. Dia bersumpah bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda memakainya. Itulah baju yang Nabi pakai. Baju pun ada bertampal. Begitulah juga kain sarung dia tu adalah buatan Yaman. Maksudnya bukanlah suatu yang mewah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat yang lain, Jabir mengatakan, ruwiya an Jabir qala haddarana ursa Ali wa Fatimah fama ra'ayna ursan kana ahsana minhu hashawna al-firasha ya'ni min al-lafif wa atayna bitamarin wa zabibin fa akalna wa kana firashuha laylata ursiha ihaba kabshin. Rawahu al-Bazzar. Kami hadir semasa pernikahan Ali dan Fatimah. Fatimah tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat pengantin yang lebih baik daripada mereka. Beberapa hari sebelumnya, kamilah yang mengisi, maksudnya menghiasi, kamilah yang menghiasi tempat tidur mereka dengan daun kurma kering. Tu katil pengantin, tilam pengantin, itulah dia. Kami membawa kurma dan kismis anggur kering dan kami makan bersama-sama. Itu bentuk jamuan. Pada malam pernikahan, Fatimah duduk di atas kulit kambing. Begitulah, kulit kambing yang telah diproses dengan baik, bulunya yang lembut. Jadi itulah menjadi tempat duduk Fatimah.
Hari ni tak lah. Hari ni orang tak buat macam tu lah kan. Pakai pakaian, lepas tu pakaian perempuan tu pula 3-4 meter lagi di belakang tu ada orang duk pegang pula tu. Tak labuh kan. Jalan tu belakang tu macam ekor merak lagi ya. Tak boleh tuan-tuan, yang tu tak boleh. Pakaian yang labuh macam tu tak boleh. Itu dilarang. Tuan-tuan boleh buka, boleh tengok apa pandangan mufti wilayah. Ada dah dia dapat keluar dah fatwa tu. Pakaian yang meleret-leret. Dia senang cerita macam ni lah. Saya nak sebut senang cerita macam ni. Untuk apa pegangan kita. Pakaian lelaki dia sejengkal kurang dari tanah. Itulah. Maksudnya dia singkat atas pada buku lali dia tu. Sejengkal lah. Sejengkal kurang dari tanah. Tu mudah lah. Guru-guru dulu pesan gitulah. Pakaian perempuan dia sejengkal lebih daripada tanah. Dia labuh. Sebab nak tutup. Sebab aurat kaki tu aurat. Jadi pakaian dia tu lebih sejengkal. Ni mengaji ni masa bila? Kami mengaji ni masa kita ngaji bab sembahyang. Bab tutup aurat. Kan nanti dia timbul orang perempuan, dia ada soalan dia. Bila dia sembahyang, kan dia kata kawan sebelah terpijak terlekung, tu nak buat macam mana? Kepala dah duk sengit begitu, kawan tu pijak, kan? Terlekung tu labuh kain dia, nak bangkit tak boleh. Kalau dia bangkit lagi, terlondeh kain tu dah kawan sebelah pijak, kan? Jadi begitulah. Jadi guru pesan dia kata gitulah. Nak mudah dia kata lelaki sejengkal kurang, perempuan paling panjang pun sejengkal lebih. Ni kalau sampai upah budak 3-4 orang pergi duk angkat kain dia tu bukan dia dah tu kan. Itu lebih kepada bermewah-mewah lah, nak menunjukkan nak menunjukkan sesuatu. Awak kalau kain tak panjang macam tu bukan pengantin. Tak juga kan. Pengantin juga. Pakai tutup aurat juga sudahlah. Sebab tu disebut pada awal tadi sederhana ya. Sederhana. Jadi kalau nak mudah semayang pun sederhana lah. Pakai kain apa telekung dan sebagainya. Pakai yang gitulah kita kata. Baik, seterusnya keperluan yang sederhana merupakan salah satu tanda kesempurnaan budi pekerti. Itu dia. Akhlak yang baik tu orang yang sentiasa sederhana. Apa yang penting bagi seorang muslim ialah mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Itu yang penting. Yang penting bersiap untuk hadapi akhirat. Bekalan apa kita bawa, benda apa yang kita ada. Tapi hari ini bekal apa yang kita siap untuk akhirat? Orang bermati-matian cari untuk dapat dunia. Sedangkan esok ni bila dia mati tak ada apa. Di dunia ni bermati-matian ni cari harta, cari yang tu, cari yang ni, bermati-matian. Dia tak tahu bila dia mati, dia tinggalkan dunia tu, apa pun tak ada dah. Kan? Kita kena fikir benda tu. Ni lah kita tak ni malam ni lah. Kalaulah kita mati malam ni, tuan-tuan jawablah. Kita nak kata apa? Sebab tu diminta kita muhasabah tiap malam. Ni kalau kita matilah malam ni lepas Isya tu balik mati. Hari ni apa kebaikan kita buat? Apa sedekah yang kita bagi? Apa ibadat yang kita buat? Patut kita kena fikir. Hari ni tak ada apa dah. Bangkit pagi subuh adalah main semayang. Lepas tu zuhur mana, asar mana tak ingat dah. Maghrib yang main tani. Buat apa antara subuh tu sampai ke maghrib ni? Quran pun tak baca, apa pun tak duk itu. Maklumlah dah pencen, hayun kono ni, jalan kono ni, apa pun tak buat. Tak tahu main tengah hari makan nasi. Main petang gitulah. Tu kita nak jawab apa tu benda-benda gitu kan. Daripada bermati-matian untuk mengambil dunia. Seseorang telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, pakaian apakah yang patut aku pakai? Beliau menjawab, pakaian yang tidak dicemuh oleh orang yang buruk perangai. Orang yang suka duk mengatakan orang pun kalau kita pakai baju tu dia tak akan cemuh. Dan tidak dicela oleh orang yang arif dan bijaksana. Gitu sekali ya. Sederhana lah maksudnya. Orang itu bertanya lagi, kira-kira berapakah harganya? Abdullah menjawab antara 5 sampai 20 dirham. Itulah saya kira lebih kurang
Masa tu saya ambil nilai dirham tu, nilai dirham ni perak lah. Jadi 1 gram perak ketika itu RM3.60. Jadi kalau 5 sampai 20 dirham tu lebih kurang kita kata 18 lah. Nilai 18 ke 72 ringgit baju. Apalah. Ya. Boleh lah. Itu masa tu, mungkin sekarang lebih lagi dan sebagainya. Sekitar itu sajalah. Nak lebih sikit tak ada apa masalah, boleh. Nilai harga pakaian yang disebut oleh Abdullah bin Umar itu sesuai dengan keadaan pada zamannya. Mungkin pada zaman kita sekarang nilainya lebih tinggi. Ya, tu saya kata begitulah. Itu hanya kita buat persamaan nilai zaman tu. Kan kita tengok. Ni hari tu pun baru ni pun timbul dah. Kan baru ni cuti sekolah. Dia pada buat kenduri menikah. Adalah kes-kes yang timbul dan sebagainya. Nah, baju pengantin tu sampai 5,000. Kita dah fikir macam mana harga baju sampai 5,000, tak masuk akal benda tu kan. Gitu lah. Benda-benda tu kena tengok lah. Jangan terlalu lah. Kita tak, bukan tak pergi pakai elok, pakai elok. Tak ada apa masalah. Ni sampai 5,000. Dia kata ada mahal lagi ustaz. Yalah, saya tahu lah. Tapi bagi saya 5,000 tu pun tak boleh masuk akal dah. Baju pengantin sampai 5,000. Tak tahulah kau pakai baju tu tak lut peluru ke apa. Wallahualam lah, kita pun tak tahulah benda tu kan. Tapi tengoklah baik-baik. Kita ada anak-anak lagi dan sebagainya. Jaga-jaga benda ni. Suatu ketika seorang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian sangat buruk. Ni kita tengok sikap Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adakah engkau mempunyai wang? Duit ada tak? Ni pakai baju buruk ni. Pakai t-shirt kola bulat ni, lekang dah kola ni pun. Lekang dah kola ni pun. Bekas penjahit dah. Dia ada sikit-sikit gitu. Lekang dah. Kan? Ujung-ujung baju tu pun hak bekas jahitan terbuka dah. Benang tu terjuluk keluar gitu dah. Kita nisbah kita lah. Kita datang macam tu lah. Berlubang sana, berlubang sini, baju dia belakang tu. Nabi tanya dekat dia, "Adakah engkau mempunyai wang? Ada duit tak?" Orang itu menjawab, "Ya, aku mempunyai wang. Ada duit. Padi hari tu jual pun boleh banyak." Padi hari tu jadi elok. Kan? Mana kerja-kerjaan baru ni ujung depa bagi bonus lah apa semua. Dapat dah kan kerja dengan syarikat sebagainya. Baginda bertanya lagi, "Dari mana engkau dapat wang itu?" Dia menjawab, "Dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepadaku." Tu jawab. Maksudnya halal lah. Pandai dia jawab. Nabi tanya, "Boleh mana?" Rezeki lah Tuhan bagi. Tu pandai dia jawab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. "Fa idza ataka Allahu malan falyara isra ni'matillahi 'alaika wa karamatihi." Rawahu An-Nasa'i. Apabila Allah memberi rezeki kepada kamu, kan tadi dia jawab, Nabi tanya duit ni dapat mana? Duit ni rezeki Tuhan lah. Okey. Nabi kata apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kamu, hendaklah engkau memperlihatkan nikmat dan kurnianya yang telah diberikan pada kamu. Tunjuklah. Bukan nak suruh beli hak mahal. Kita kata bersalinlah baju tu. Janganlah lekeh sangat sampai berlubang sana, berlubang sini apa semua. Piduk nampak kat orang zuhud. Bukan zuhud tu. Tu saya kata dah dulu. Bukan zuhud. Bukan zuhud. Tak kena tu kan. Jadi duit ada dan sebagainya, pakailah macam tu tuan. Main masjid apa semua. Setahun ada 2 helai kain pelikat, ada 2 helai baju Melayu, baju Teluk Belanga. Setahun 2 pasang. Setahun 2 pasang. Tak apa, pakailah. Buat main masjid. Eloklah tu. Ni sepasang tu 10 tahun dah duk pakai. Kan? Kola baju pun bertah habis dah belakang ni. Jangan gitu. Apatah lagi kalau kebersihan tak jaga. Kepiah, jagalah elok-elok. Kalau dah pakai kepiah putih, jagalah, basuh pergi elok-elok. Beli sabun, basuh pergi elok-elok. Ni kepiah pun kalau buah kacang hijau naik pokok togel. Tak maulah macam tu. Kan? Punya subuk baju penuh, tak maulah macam tu. Kan? Bila Tuhan bagi kita rezeki, tunjukkanlah nikmat yang Tuhan bagi. Yang Tuhan bagi kat kita. Tak ada apa masalah. Dia bukan nanti sampai tak boleh dah. Mutu tu 3 kali start tak hidup ni, tukang mutu lain lah, duit ada. Guna mutu pun nak main masjid, bukan nak buat merempit.
Belilah motor baru, tak payah, tak ada masalah apa. Ni nak main masjid berpeluh, duk start tak hidup, duk start tak hidup. Orang picit dengan tangan, dia duk tendang dengan kaki lagi. Oh jenuh. Nikmat Tuhan bagi berpuluh ribu duk dah simpan dalam bank. Tukarlah benda tu. Benda boleh. Slipper tu terus duk ikat dawai lah, beli baru lah. Ni slipper duk ikat dawai lagi nak main masjid. Oh, nanti tak tu. Kalau terdesak masa tu, putui tak ada beli lagi, tu lain cerita lah. Ni dah berbulan dah duk nampak slipper ikat dawai ni. Letih. Ya, tengok macam tu pun letih kan. Ha. Singlet tu macam cerita Piramli, berlubang mata. Oh, jangan buat itulah. Tuhan bagi kita nikmat. Apa yang kita boleh, buatlah. Kalau dah baca tak nampak, pergi buat spek lah. Walaupun 500-600 harga dia, pi lah. Sebab apa? Sebab kita nak baca Quran, mata tak nampak, takkan nak baca salah. Bacalah kan, belilah, pakai benda tu. Tunjuk nikmat yang Tuhan bagi, yang Tuhan bagi kat kita tu. Hadis riwayat Nasa'i. Dalam hadis yang lain, yang ni ambil tengok tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhidha thawbaini liyaumil jumu'ah ghaira thawbai mihnatihi." Rawahu Abu Dawud. Siapa saja di antara kamu yang memperoleh rezeki, ada duit lah, maksudnya ada duit, hendaklah menyediakan 2 helai baju khusus untuk hari Jumaat. Tu yang kata tak ada. Selama ni mungkin tak pernah siapa pun baca hadis ni dan sebagainya, kita pun tak pernah ngaji. Ni nak panggil, bila dah ngaji kena ada gitu. Untuk hari Jumaat dia mesti ada 2 helai khusus. Hari lain tak pakai Jumaat. Contoh, saya buat contoh. Mungkin kita kata untuk buat hari Jumaat disebabkan pakaian yang Nabi suka itu adalah berwarna putih, pilah buat jubah 2 helai warna putih. Beda pakai hari Jumaat. Ya mai hari ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu duk main masjid tu, tak apalah, pakailah baju teluk belanga apa semua tu, pakailah. Tapi bila hari Jumaat kita dah tahu dah, serban kita putih, baju kita putih. Kalau kita ada bawa kain untuk lapik semayang pun kain tu putih. Begitulah. Nabi ada dia pakai serban merah. Kalau tuan-tuan nak pakai kain merah boleh juga, dia ikut sunnah. Tapi kalau nak buat kain lain boleh, tak ada apa masalah. Tapi ikut hadis ni dikatakan apa? Kena ada 2 helai baju khusus untuk hari Jumaat. Jadi kalau dah ngaji ni balik esok pergi buat lah, kan? Jangan duk simpan duit lama-lama. Ya, pergi buat dulu. Ghaira saubai mihnatihi, selain 2 helai baju yang digunakan setiap hari. Lain pada baju tu. Tak mau baju tu lah. Jadi macam saya sebut tadi, tahun ni dia ada 2 pasang. Dia ada baju teluk belanga 2, dia ada kain pelikat 2. Lain pada hak tu, kena ada 2 juga untuk hari Jumaat. Untuk gilang-gilang pakai hari Jumaat. Ni hari Senin pun pakai hak tu, hari Selasa pun hak tu, mai hari Jumaat pun hak tu. Oh, letih yang dia buat lagu tu. Duit ada, bukan duit bukan duit tak ada. Duit ada nak. Jadi bila Tuhan bagi kita buat benda untuk ibadat ni, Tuhan balas balik lebih pada tu lah. Jangan duk bimbang. Islam menghendaki orang Muslim supaya menghiasi diri. Ya, kita harus mengetahui bahawa antara orang yang suka menghias diri tanpa mengindahkan kebaikan batin, zahir dia buat elok, tapi diri dia, batin dia tak buat peduli. Berbeza dengan membazirkan uang dan waktu dengan orang yang berusaha menjaga kebaikan batin dan menyempurnakan kehidupan dengan pakaian yang sopan. Jadi gitulah, dalam pun isi, luar pun bagi jadi elok. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu dalam Quran sebut. Ambillah, pakailah dengan pakaian yang elok, perhiasan dan sebagainya, inda kulli masjidin, setiap kali nak main masjid, nak semayang, pakai bagi elok. Pakai bagi elok. Kalau kepiah tu boleh asinglah. Maksudnya hak nak keluar pergi market ke pergi apa kepiah lain. Tapi kalau hak nak main semayang, tu kepiah lain. Kan? Kita kata itu boleh apa pun, pakai baju, pakai kain pelikat, butang baju ni kan, butang baju. Kalau dulu orang pakai apa? Butang kremes kan. Butang tembaga ya. Kan tuan-tuan tak ada.
Butang tembaga dulu kan buat bekas-bekas semua. Susun bagi elok. Jangan duk pakai butang baju macam traffic light. Dia ikut dan ambil merah ada, kuning ada, hijau ada, semua dia betul letih. Jangan buat begitu. Besar dah kalau budak-budak tak apalah. Ni orang tua ambil pakai baju teluk belanga. Butang macam-macam color dia bohong tu. Hak lagi hebat, butang pun tak ada. Allah. Jangan tunjuk lekeh sangat kan. Ni main masjid nak semayang tu bagi sempurna. Elok rupa kita sebagainya. Kalau nak simpan janggut simpan, nak simpan misai simpan. Ni misai pun duk terbal lalang. Bibir mulut pun tak nampak. Aduh. Makan nasi pun duk singgah ke tu. Letih macam tu. Kena panggil bandaran mai duk tolong potong misai dia. Tak boleh buat gitu. Buat penampilan tu kena jaga bagi elok. Ni sebut ni. Kan Nabi pun dia nak mai sembahyang pakaian dia elok. Pakaian dia elok. Sahabat pun bila nak mai sembahyang pakaian elok. Pakaian kerja-kerjalah. Hak nak mai sembahyang tu jaga. Kalau kita tengok orang tua-tua dulu, ayah-ayah kita, tok wan kita, dia jaga. Dia pergi mana pun dia akan bawa kain pelikat. Walaupun macam saya lah, Tok Wan tu dia pakai kain pelikat, tapi dia pergi mana pun dia ada kain pelikat. Bila time semayang, dia akan salib. Hak untuk semayang hak ni. Di rumah dia pun dua kain pelikat. Hak dia pakai di rumah lain. Bila dia nak semayang, kain lain. Dia tak ganggu tau. Ni hak tu lah tidur, hak tu lah semayang. Satgi pergi menyangkui buat tu, buang sampah buat tu. Jadi lu mana celau dia tengok begitu kan. Duit berkepuk kan. Tapi kain pelikat buat lah kan. Rokok tu slow lah. Takut deras terlelah. Allah jadi letih macam tu. Jangan buat begitu lah. Lekeh sangat orang Islam lu buat begitu kan. Benda boleh. Ada hadis sebut. Bukan kita pandai-pandai nak reka. Hadis ada sebut. Pada zaman sekarang hampir seluruh dunia orang mempersiapkan bentuk-bentuk pakaian tersendiri untuk menghadapi penggantian musim. Musim panas harus tersedia jenis pakaian tersendiri. Demikian juga untuk musim dingin. Ya, negeri ada 4 musim. Pakaian musim panas lain, pakaian musim sejuk lain. Depa ni pun tahun ni lain, tahun depan lain. Kita kalau beli jaket tu, siapa pernah ngaji tahulah, jadi student, beli jaket tahun 1 tu sampai tahun 4 pakai jaket tu lah. Kalau musim sejuk tak ada nak tukar dah, kita tak pegang tu. Tapi ada orang dia tak, tahun ni lain, tahun depan lain. Wahai pakai sobat tu lah untuk musim panas, musim sejuk, dia duk buat macam tu. Ni tak apalah, penulis ni dia duduk negeri yang ada 4 musim. Bahkan dalam waktu sehari pun orang mempersiapkan berbagai jenis pakaian. Mempunyai pakaian siang, pakaian petang, pakaian malam. Tu sampai tu. Kita ada tiap kali raya potong baju Melayu 3-4 pasang. Tahun depan potong lagi. Hak tahun sudah tak pakai pun. Nampak? Ada jenis itu, ada. Lepas tu tiap kali masuk raya tu, pakaian ni 3-4 pasang pakai baju Melayu, tak kira lah apa pun. Mai tahun depan takkan nak pakai lagi. Hak tu tahun sudah tema warna hijau, tahun ni tema warna merah. Duk main tema tu, habis duit itu. Kalau baju tu dia bagi dekat orang, okey, tak ada masalah, dia pun boleh pahala. Jadi ada orang susah tak payah beli baju raya, ambil baju tu. Tapi tak, duk simpan dalam lemari. Mati esok jenuh jawab. Yang kata tak jawab lah, mati esok jenuh jawab tu. Jadi hati-hatilah benda gitu. Kita pun yang pembaziran dalam pakaian, baju berpasang-pasang. Okey. Pembaziran seperti itulah yang sering berlaku dalam masyarakat kita, baik di barat maupun di timur. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak akan melakukan perkara-perkara seperti itu. Lainlah lagi satu, kita tengok yang ni Nabi bagi garis panduan untuk kita orang awam gitu. Berbeza dengan orang-orang yang ulama-ulama besar, guru dan sebagainya. Depa ni ada pakaian taklah banyak, tapi pakaian tu kadang-kadang sebab dia tiap-tiap hari dia mengajar, maka dia akan tukar lah. Jadi dia ada 5-6 lai pakaian lah, bukan 2 lai saja, 5-6 lai, sebab nak pergi liang. Takkan nak pakai baju hari ni nak pakai esok pergi mengajar. Jadi dia akan tukar-tukar. Tak ada apa masalah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memperingatkan, wailul lin nisa'i minal ahmarain adz-zahabi wal mu'asfarah.
Kaum wanita hendaklah berhati-hati terhadap dua benda merah, iaitu emas dan barang sepuhan. Emas dan barang sepuhan. Peringatan tersebut ditujukan kepada kaum wanita. Ini depannya ada cerita lagi. Tak apalah, kita baca dulu. Peringatan kepada kaum wanita yang suka kepada barang-barang perhiasan dan lupa terhadap kewajipan-kewajipannya. Tak salah dia nak pakai barang emas sebagai perhiasan, tak salah, boleh pakai. Tapi jangan lupa kewajipan lain. Kerana mereka tenggelam memikirkan barang-barang perhiasan dan pakaian yang berwarna-warni. Tu, duk fikir, duk fikir benda tu. Depa orang perempuan pun dia ada istilah-istilah dia, kan? Dia ada pulut dakap, dia ada lipan, tu ada pakai di tangan tu macam-macam, kan? Pulut dakap tu besar, tak boleh angkat dah. Tangan tu tak boleh angkat dah. Sebelah yang boleh angkat, sebelah dia tak boleh angkat, berat. Keluar pi kenduri tu, tunduk kita duk ingat kau warak dak, rupanya tu emas duk dilihat banyak sangat. Itulah kalau hak minat, hak gemak macam tu, sampai macam itulah. Jangan gitu, jangan sampai kita lupa kewajipan yang lain. Pakaian yang berwarna-warni tu pernah dia buat cerita. Bukan semua lah orang buat, sebahagian. Ni yang tak sedar diri ni, lelaki pun ada. Bila dia nak keluar pergi mana-mana, dia pergi depan almari pakaian, dia buka pintu, tak ada baju nak pakai. Tu penuh almari sedepa tu, tak ada baju nak pakai. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, sama lah perangai macam tu. Hak duk bergantung tu benda apa? Tapi dia boleh kata tak ada baju nak pakai. Tu. Fikir kalau dah sampai macam tu, saya bukan apa, saya nak sebut ni muhasabah diri. Bukan kata orang perempuannya, orang lelaki pun ada perangai macam tu. Buat, lebih baik kita buat muhasabah diri. Apa baju yang kita tengok, dah setahun dah tak pakai, bagi je kat orang. Jangan simpan. Islam melarang pemuda memakai emas dan sutra, lelaki tak boleh, sebagai perhiasan ataupun pakaian. Dia tak pakai. Ni nak timbul sikit nak cerita. Emas dia tak pakai. Dia tak pakai emas. Tapi dia ada duit, dia pergi buat emas tu keychain. Sebab nak bubuh kunci kereta, key holder dia tu dia buat dengan emas. Tak boleh. Yang tu perhiasan. Itu tak boleh. Macam jam tangan lah. Dia punya tu solid gold, emas tulen tu, tak boleh. Dia tak boleh pakai tu. Saya ingat tahun 85 dulu masa pi buat haji, masa tu saya pi ziarah almarhum Ustaz Nikmat. Duk Ustaz ada orang mai, yalah kita nak murid, dia guru. Bila kita tahu dia mai tu, duk pi sembang lah dengan dia. Duk Ustaz ada orang mai, pergi jumpa Ustaz Nikmat. Lepas tu cerita, termasuklah masa Ustaz Nikmat cerita tu, termasuklah cerita-cerita barang mai. Lepas tu dia buka jam dia, dia tak itu. Dia kata, Ustaz kalau gitu saya tak boleh pakai lah jam ni. Ustaz Nikmat tanya, emas ke? Dia kata solid gold. Solid gold. Masa tu pun dia beli 40,000 lebih. Tu tahun 85 tu. Beli. Ustaz Nikmat tak boleh pakai. Memang tak boleh pakai. Buka dia gitu. Ada setengah dia tak tahu, kan? Tapi ada setengah dia tahu, dia sengaja. Dia ingat kot, dia kata perhiasan, cincin gitu dia tak boleh. Rupanya banyak benda-benda lain juga yang menjadi perhiasan tu tak boleh. Jenis-jenis kain yang bukan dari sutra dibolehkan, tak masalah. Pemuda sebenarnya tidak mempunyai kepentingan untuk memakai perhiasan. Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan orang lelaki itu nak pakai emas. Sedangkan kaum wanita, sekalipun mereka dibenarkan memakai perhiasan emas dan sutra, tetapi mestilah pada tempatnya. Janganlah berhias sehingga banyak membuang masa dan wang. Jangan begitu. Dia beli apa, gelang tangan tu, rantai tangan tu, bertukar-tukar. Dia ada banyak. Jadi dia bertukar-tukar. Jadi habis masa duk fikir tu. Kalau nak pi pakai baju ni, barang kemas apa nak pakai? Cincin hak mana nak pakai? Rantai hak mana nak pakai? Tu, jangan sampai macam tu. Islam membenarkan orang Muslim membina bangunan yang kukuh. Itu tadi cerita pasal emas untuk orang perempuan. Ni pula cerita pasal bangunan. Okey, kita ambil sikit ya. Nanti kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang.
Islam membenarkan orang Muslim membina bangunan yang kukuh. Demikian juga bangunan-bangunan untuk kepentingan sekolah, universiti, tempat penampungan, rumah sakit dan sebagainya. Kerana bangunan-bangunan seperti itu bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Akan tetapi Islam tidak membenarkan jika membina bangunan itu untuk kepentingan peribadi. Itu tak boleh. Buat sampai 12, 13 tingkat, berpuluh tingkat, hak dia. Itu tak boleh gitu. Kalau dia buat untuk apa? Untuk bagi ruang, ada ruang untuk budak-budak buat kelas kafar, silalah. Ada ruang untuk kalau ada musafir dia nak bermalam, sila, boleh. Dia dah buat homestay, tak payah bayang apa, bagi dekat musafir, boleh. Lagi untuk apa? Untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, untuk orang tua-tua. Buat bangunannya apa? Untuk rumah sakit. Dia buat, saya ada tengok ada seorang Arab tu, dia buat macam tu lah. Dia buat bangunan macam tu. Bangunan tu seolah-olah jadi klinik. Duit dia buat jadi klinik. Malam, klinik tu beroperasi malam. Jadi kami ni student, kalau sakit demam apa-apa, pergi situ lah. Pergi di situ. Dia ada doktor yang volunteer. Tak payah bayar apa dia mana. Dia dah buat lah, khusus untuk doktor merawat. Dia buat dekat dengan masjid. Jadi ahli masjid ada masalah, pergi dekat dia. Dia tak bagi ubat. Di sana dia tak bagi ubat. Dia akan tulis nama ubat dan sebagainya. Kita pergi beli dekat farmasi. Bayar dia tu 50 sen nilai duit dah. Tak punya nak pun. Bayar tu hanya 50 sen. Untuk maintenance saja dia buat tu. Tu buat bangunan kan. Dia buat itu untuk dia. Ni buat besar-besar apa semua, tulis itu Wisma Abdullah. Nama dia semua. Wali semua tak ditumpang. Dia bermegah-megah dengan bangunan yang dibuat. Apabila manusia memiliki segala apa yang diinginkan, maka Islam menghendaki supaya mereka hidup dengan sederhana dan menyeru agar para pemeluknya jangan berlebih-lebihan mengeluarkan untuk kepentingan tempat tinggal. Jadi nak cerita untuk buat rumah tempat tinggal, tak payahlah nak berlebih-lebihan. Buat takat padan, buat takat padan patutlah. Jangan buat lebih-lebih sangat kan. Jangan buat lebih-lebih sangat. Pasang lampu ke apa ke, nak pasang tile, buat takat yang patut. Ni dia pasang pun tingkap dia pun dia pasang, frame tingkap tu mahal. Saya pernah tengok rumah tu, pergi sajalah kita tengok tu. Semua barang-barang tu, semua barang yang mahal. Wah, dia nak duduk situ sat lah. Pergi rumah orang tu, dia sebenarnya dia buat rumah tu pun rumah singgah ya. Kita pergi tengok, la ilaha illallah, habis duit dia kat situ lah. Saya tak lama lah, cerita 30 tahun dulu lah. Tapi masa tu pun dia buat dah ratus ribu lah. Masa tu ada dengan kolam renang lah, ada dengan semua, ada belakang lah itu. Masa tu lah dia buat. Jadi bila kita baca balik benda ni, bukan tak boleh, tapi biar sederhana lah. Buat tu bagi tempat kita tu sederhana. Sebab kita sekejap ya duduk di dunia ni, sekejap ya. Sebab kita ada alam yang lebih panjang, iaitu alam akhirat. Jadi setakat ni dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada lagi dia akan cerita tentang rumah, lepas tu nanti akan masuk tentang emas, perak, termasuklah, saya sebut siap-siaplah, termasuklah penggunaan emas dan perak dalam bekas ataupun alat makanan. Ada kan? Ada bekas tray 4 segi tu, bila raya dia pun keluar lah. Tray tu buat daripada perak. Harga dia tu 900 1000 lebih. Kecil ya, bukan sakna pun. Dekat nak bubuh rendang ketupat tu je. Tapi dia buat daripada perak. Tu hak satu. Kalau hak double tu 1500 lebih sampai 2000 budak tu. Sebab dia ada duit, dia pergi beli benda tu. Benda-benda tu sebenarnya tak boleh. Benda-benda tu dilarang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.